Selamat sejahtera, saya Herinda Jerry dari SK Sungai Buri. Di sini saya akan membentangkan kajian tindakan yang telah dijalankan di sekolah saya. Kajian tindakan yang telah kami jalankan ialah penggandaan penggunaan ayat tanya songsang terbahagi menerusi kaedah jadual prekasukan. Kajian ini dijalankan oleh Cikgu Roland Duma Anak Jahit, saya sendiri dan Cikgu Sabariah Halid. Pengenalan kepada kajian. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, tata bahasa ialah aspek yang meliputi fonologi dan sebutan serta morfologi dan sintaksis. Ayat tanya digunakan bagi menanyakan sesuatu perkara. Ayat tanya boleh digolongkan kepada dua jenis sama ada ia menggunakan kata tanya atau tidak. Lazimnya ayat tanya menggunakan unsur tanya. Ada 3 unsur tanya, iaitu praktikal tanya, kata tanya dan frasa sendi tanya. Oleh sebab itu ada 3 jenis ayat tanya dengan unsur tanya. Ini ialah menurut Abdullah Hasan. Sebelum menjalankan kajian, kami telah melakukan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, di mana pengkaji sekarang mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Buri, Sarawak. Pengkaji juga diberikan amanah oleh pihak sekolah untuk mengajar kelas tahun 4 Rafflesia. Di dalam kelas tahun 4 ini terdapat murid yang mempunyai penguasaan kemahiran lisan membaca dan menulis yang sangat lemah. Namun begitu, kelas ini juga mempunyai aras pengetahuan yang pelbagai. Terdapat murid yang mempunyai aras pengetahuan rendah, sederhana dan tinggi. Pengkaji juga mendapati bahawa murid di dalam kelas ini mengalami masalah dalam membina ayat tanya songsang terbahagi. Majoriti murid dalam kelas ini dapat membina ayat tanya biasa dan ayat tanya songsang dengan betul. Fokus kepada kajian ini ialah pengkaji menjalankan kajian ini adalah untuk merancang tindakan bagi mengatasi masalah dalam membina ayat tanya songsang terbahagi dan meningkatkan penggunaan ayat tanya songsang terbahagi dalam kalangan murid tahun 4. Di mana pengkaji telah memilih 8 orang murid dari kelas tahun 4 Rafflesia sebagai responden. Pengkaji telah menjalankan tinjauan awal dengan menggunakan 4 alat kajian, iaitu pemerhatian, soal selidik, analisis dokumen dan ujian. Pengkaji berharap pengenalan jadual prekasukat kepada responden akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh responden dan seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Objektif kajian ataupun objektif kajian dan soalan kajian bagi kajian tindakan yang dijalankan ialah objektif umum. Kajian ini dijalankan bagi membantu meningkatkan penggunaan ayat tanya songsang terbahagi dalam kalangan murid tahun 4 Rafflesia. Objektif khusus. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan ayat tanya songsang terbahagi dalam kalangan murid menerusi kaedah jadual prekasukat. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah melalui kaedah jadual prekasukat ketika melaksanakan pengajaran sistem bahasa. Soalan kajian ialah kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut. Adakah kaedah jadual prekasukat dapat membantu meningkatkan penggunaan
ayatnya songsang terbahagi dalam kalangan murid? Adakah kaedah jadual mereka sukat dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah ketika melaksanakan pengajaran sistem bahasa? Okey, metodologi untuk kajian ini ialah kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah murid tahun 4 Rafflesia Sekolah Kebangsaan Sungai Budi. Okey, pemilihan responden ini adalah berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan sepanjang mengajar kelas ini, iaitu dari segi tahap penguasaan responden dalam membina ayat tanya songsang terbahagi. 8 orang responden ini telah dipilih terus tanpa melalui ujian saringan. Okey, ini merupakan kitaran tindakan yang dijalankan di mana pengkaji memilihkan model Kurt-Lewin dan Laidlaw dalam menjalankan kajian ini. Okey, di mana dimulakan dengan mengenal pasti aspek amalan, iaitu melalui prinsip pengajaran dan pembelajaran tinjauan awal. Okey, masuk kepada langkah perancangan di mana merancang pelan tindakan mencari dan mengumpul maklumat dan mencari tinjauan literatur. Okey. Tindakan dan implementasi penggunaan jadual KSKPS. Okay. Pengumpulan data, membuat analisis dokumen, ujian awal dan ujian akhir, hasil analisis temu bual dan pemerhatian. Seterusnya melakukan refleksi dan membuat rumusan terhadap kajian yang telah dijalankan. Okay. Berdasarkan refleksi dan rumusan, sekiranya kitaran kedua perlu diteruskan, akan dikenal pasti melalui langkah refleksi ini. Okay. Berikut merupakan langkah-langkah kajian dijalankan. Langkah pertama, murid diperkenalkan dengan jadual mereka sukat. Pengkaji telah menerangkan tentang cara-cara menggunakan jadual mereka sukat semasa membina ayat tanya songsang terbahagi. Untuk aktiviti menyusun semula ayat, murid diminta untuk menyusun semula ayat tanya biasa yang telah diberi kepada ayat tanya songsang terbahagi yang betul dengan berpandukan contoh yang diberi. Aktiviti ini dijalankan bagi melatih murid untuk mengenal bentuk ayat tanya songsang terbahagi yang betul. Okey, langkah kedua, pengkaji telah menjalankan aktiviti mengenal pasti ayat tanya songsang terbahagi yang betul. Dalam aktiviti ini, responden perlu menandakan betul pada ayat tanya songsang terbahagi yang betul dan salah pada ayat tanya songsang terbahagi yang salah. Pengkaji menjalankan aktiviti ini bagi menguji pemahaman dan pengetahuan murid dalam membezakan ayat tanya songsang terbahagi dan ayat tanya biasa dan ayat tanya songsang. Langkah ketiga di mana pengkaji telah menjalankan aktiviti membina ayat tanya songsang terbahagi. Dalam aktiviti ini, responden telah diberikan 6 ayat tanya biasa dan mereka perlu membina ayat tanya songsang terbahagi yang betul berdasarkan ayat tanya biasa yang diberi. Aktiviti ini dijalankan bagi mengenal pasti pemahaman dan penguasaan murid dalam membina ayat tanya songsang terbahagi dengan betulnya. Langkah keempat, pengkaji telah menjalankan ujian pasca. Ujian ini diadakan bagi menilaikan kaedah. Ujian ini diadakan bagi menilai keberkesanan kaedah jadual mereka sukat dalam membantu murid membina ayat tanya songsang terbahagi dengan betulnya. Jadual perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca disediakan. Cara pengumpulan data terdapat
empat jenis cara pengumpulan data dalam kajian ini. Yang pertama ialah pemerhatian. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan pemerhatian berstruktur. Dalam pemerhatian berstruktur, aspek yang diperhatikan telah dikenal pasti, di mana penyelidik telah memerhatikan, mendengar dan merekodkan maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Pemerhatian berstruktur ini telah dilaksanakan menggunakan senarai SEMA. Yang kedua ialah soal selidik. Menggunakan soal selidik terhadap 8 orang responden. Tujuan soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas daripada responden mengenai tahap penguasaan responden dalam membina ayat tanya songsang terbahagi. Antara aspek yang disoal ialah pengetahuan responden mengenai ayat tanya songsang. Yang kedua ialah analisis dokumen. Analisis dokumen telah dibuat sebelum menjalankan intervensi. Dokumen yang dianalisis termasuklah hasil kerja murid, buku latihan dan markah peperiksaan penggal. Melalui analisis dokumen-dokumen ini, pengkaji dapat menilai tahap penguasaan dan pemahaman responden dalam membina ayat tanya songsang terbahagi. Hasil analisis ini telah dijadikan sebagai data untuk tindakan seterusnya. Seterusnya ialah ujian pra dan ujian pasca. Pengkaji telah menyediakan satu set ujian objektif yang terdiri daripada 20 soalan objektif yang memilih 3 pilihan jawapan. Ujian dijalankan bagi mengenal pasti tahap pemahaman sedia ada murid dalam mengenal dan membina ayat tanya songsang terbahagi. Hasil ujian akan dianalisis bagi mengenal pasti masalah murid dalam membina ayat tanya songsang terbahagi. Ujian pasca ini dijalankan bagi menilai tahap keberkesanan kaedah yang digunakan dalam mencatat sebarang peningkatan dari segi pemahaman murid bermula dari awal kajian sehingga selesai intervensi terakhir. Berikut merupakan analisis data setelah intervensi dijalankan. Ini graf berikut merupakan perbandingan ujian pra dan ujian pos. Di mana responden pertama, di mana setiap responden menunjukkan peningkatan dalam ujian pos. Setelah menjalankan intervensi, responden menunjukkan peningkatan. Seterusnya berikut merupakan soalan-soal selidik di mana sebelum intervensi dijalankan, hanya seorang murid yang tahu bagaimana membina ayat songsang terbahagi. Dan hanya seorang murid yang dapat membina ayat songsang terbahagi dengan betulnya, dan 2 orang murid pernah diajar mengenai ayat tanya songsang terbahagi, dan 2 orang murid boleh membezakan ayat tanya songsang terbahagi dengan ayat tanya biasa dan ayat tanya songsang. Dan hanya seorang murid yang dapat mengubah ayat tanya biasa kepada ayat songsang terbahagi. Setelah kajian dijalankan, berikut merupakan 5 item soalan yang ditanyakan kepada responden, di mana hampir
mencapai 100% murid, 100% responden yang dapat membina ayat tanya songsang terbahagi dengan betulnya, di mana analisis soal selidik ini menunjukkan kaedah jadual Preka Sukat dapat membantu responden dalam membina ayat tanya songsang terbahagi dengan betulnya. Okey, berikut jadual ini menunjukkan analisis markah responden, markah ujian pra dan ujian pasca. Okay, di mana setiap responden menunjukkan peningkatan selepas menjalankan intervensi. Okay, rumusan dan refleksi bagi kajian ini ialah hasil daripada 3 sesi intervensi yang telah dijalankan menunjukkan peningkatan dari segi penggunaan ayat songsang terbahagi dalam kalangan responden. Okay, yang kedua, responden menunjukkan keputusan yang cemerlang setelah menjalankan setiap intervensi. Okay, di mana ini menunjukkan responden semakin memahami cara membina ayat tanya songsang terbahagi dengan betulnya dengan menggunakan kaedah jadual Preka Sukat. Okay, peningkatan markah yang konsisten dalam setiap intervensi menunjukkan keputusan yang sangat positif dan membuktikan bahawa kaedah jadual Preka Sukat berkesan dalam meningkatkan penggunaan ayat tanya songsang terbahagi dalam kalangan murid. Hasil ujian pasca juga telah menunjukkan bahawa intervensi-intervensi yang telah dijalankan berjaya membantu murid meningkatkan pemahaman mereka dalam membina ayat tanya songsang terbahagi. Okay, pembandingan keputusan ujian pos dan ujian pra yang telah dianalisis jelas menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Peningkatan yang memberangsangkan ini adalah keputusan yang diinginkan oleh pengkaji dan ini ialah tujuan sebenar kajian tindakan ini dijalankan, iaitu mengatasi masalah yang dihadapi dan meningkatkan penggunaan ayat tanya songsang terbahagi dalam kalangan murid. Okey, berikut merupakan kajian yang telah dijalankan oleh saya dan beberapa rakan guru di SK Sungai Buri. Sekian, terima kasih.